Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam siri video untuk kali ini. Hari ini saya nak bercerita tentang ketupat palas dan juga di akhir nanti saya akan kaitkan Hari Raya dalam Melayu dan juga apa kaitan dia dengan peperangan dan juga sejarah. Tengok video ni sampai habis. So, hari ni mungkin ramai yang dah habiskan puasa 6. Dikatakan hari raya untuk puasa 6 lah. Dan juga ramai dah boleh mentah negeri, dah balik kampung, dan ramai yang macam nak beraya untuk kali kedua kan. So, hari ni saya untuk projek buat ketupat palas lah. Dan saya ni bukanlah seorang chef yang pandai dalam bidang masakan. Cuma saya minat dengan tradisi dan budaya. Ketupat palas ni adalah satu yang perlu kita belajar dan kita warisi untuk supaya dia kekal lah. Okey, kalau kita nak sebutkan berkenaan dengan hidangan tradisi di alam Melayu berkaitan dengan hari raya ni, macam kita orang Jawa, Selangor, orang Jawa Johor, dia ada nasi himpit, dia ada ketupat nasi yang dibalut dengan daun kelapa. Kemudian orang-orang Banjar, dia ada burasak. Orang Jawa juga tadi saya lupa nak sebutkan, dia ada lepat pulut. Kemudian orang-orang Melayu Perak dan orang-orang Melayu Negeri Sembilan, sebahagian juga orang Melayu di Terengganu, dia ada lemang. Kemudian apa lagi? Di sebelah utara kita ada ketupat palas. Dan juga di sebelah pantai timur pun kita ada ketupat palas. Dan apa yang saya nak cerita ini berkenaan dengan ketupat palas, perbezaan antara ketupat palas utara dan juga ketupat palas pantai timur. Saya nak ceritakan mengenai perbezaan antara ketupat palas utara dan juga pantai timur. Dia berbeza dari segi penyediaan pulut untuk balut dalam daun palas dan juga perbezaan dari segi bentuk. Dari segi penyediaan pulut untuk buat ketupat palas ni ada dua kaedah lah yang saya tahu. Yang pertamanya kaedah tanak pulut tu. Tanak separuh masak dengan santan. Santan mendidih, letak beras pulut, kemudian ditanak separuh masak dan balut, rebus untuk kali kedua. Dan cara kedua melalui kaedah kukus, kemudian diarung. Ni contoh macam ni lah pulut ni. Separuh masak dikukus tadi, kemudian diletak santan dan dibalik-balikkan. Itu dia panggil diarung lah. Biasanya di sebelah Terengganu, Kelantan, dia orang guna kaedah ni. Dari segi bentuk ketupat palas utara, dia banyak bentuk yang macam ni lah. Bentuk segitiga macam ni. Memang segitiga sama, tapi ada perbezaan dia. Ni segitiga cara utara. Dan yang pantai timur saya tak pandai sangat, tapi saya cuba buat. Dia bentuk segitiga macam ni. Dia ada kaki lah, dia ada kaki dia kembang dan dia ada tengah-tengah ni. Tengah-tengah ada satu line ni. Ni beza dia. So kita tengok yang ni. Ni yang utara yang ni. Yang ni yang pantai timur. Tak betul sangat, tapi memang tak betul lah, tapi macam ni lebih kurang dia punya bawah ni beza dia. Jadi saya nak tunjuk lagi satu kaedah balut ketupat, iaitu ketupat jantung yang ni.
Ketupat jantung ni biasanya kita buat kalau dia punya daun lebar, pendek. Daun ni nanti saya cerita daun lain kali lah, pasal hari ni saya nak cerita bab ketupat, perbezaan ketupat palas utara dan juga ketupat palas pantai timur. Okey, apa pula kaitannya? Hari ni saya nak kaitkan cerita ketupat dan perang. Okey, saya tertarik dengan satu artikel yang ditulis oleh Dr. Johan Iskandar, seorang penggiat alam Melayu lah. Dalam satu artikelnya Raya tahun lepas, iaitu berkenaan dengan raya di alam Melayu. Okey, dalam artikel yang ditulis oleh Dr. Johan, saya tertarik dengan penghayatan orang Melayu terhadap takbir. Daripada segi takbir tu pun, kalau kita menghayati betul-betul masuk di sebelah takbir tu, ada baik-baik ayat yang berkaitan dengan Allah memuliakan tentera-tentera dalam perang Ahzab. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. Maksud di sebelah takbir tu memang ialah kita simbolik kepada kemenangan dan dikaitkan dengan tentera-tentera dalam perang Ahzab. Kalau kita teliti tengok betul-betul makanan-makanan yang disediakan di hari raya ni, makanan yang tahan lama, macam rendang, ketupat ni sendiri yang saya buat ini, ketupat ni sendiri dicicah dengan rendang. Rendang ni kalau kita tengok boleh bertahan beberapa hari, dan kalau macam kita rendang tuk macam serunding tu berbulan-bulan, setahun pun boleh tahan. So ini semua persediaan simbolik kepada penyediaan makanan-makanan boleh juga diaplikasi ketika zaman-zaman perang. Macam kuih raya, kita tengok kuih-kuih Melayu, kuih bakar, kuih buah hulu, dodol, ini semua kuih-kuih yang boleh bertahan beberapa hari, beberapa bulan, sehingga beberapa tahun pun boleh. So inilah simboliknya alam Melayu dah hari raya ni. Sebab tu saya hari ni sambil-sambil berketupat ni, saya rasa okey, saya nak buat satu video berkenaan dengan hari raya dan alam Melayu. Sebenarnya bila sebut peperangan ni, jangan kita ingat dengan persediaan persenjataan itu saja, tapi kita tengok dari segi pelbagai aspek lah, termasuk dari segi aspek survival, dari segi pemakanan ni sendiri, makanan yang tahan lama yang kita boleh bawa, dan juga dari segi persediaan mental dan fizikal. Sebab tu hari raya dalam Melayu ni sebenarnya salah satu juga bentuk persediaan untuk menghadapi peperangan yang kita telah lalui dalam kita tak sedar. Banyak benda saya nak bercerita mengenai alam Melayu, mengenai Melayu. Sebab tu saya suka bertanjak, saya suka kepada keris, saya suka kepada hidangan-hidangan ketupat. Saya suka buat ketupat ni sebab dia adalah satu bentuk tradisi, sebab ada kesenian dalam pembuatan ketupat itu sendiri. Saya bukan seorang chef yang pandai memasak, tapi saya buat sebab warisan.
Banyak yang saya nak ceritakan, tapi cumanya saya tak pandai nak menyusun ayat, ataupun saya tak pandai nak menyusun kata-kata supaya dia boleh sampai kepada orang ramai. Sebab benda ni terlalu sensitif dan terlalu halus. Saya takut apa yang saya sampaikan tu salah. Tapi kalau nak bersembang-sembang santai, nak bersembang-sembang berkenaan dengan Melayu, berkenaan dengan jiwa Melayu, insyaAllah saya boleh diajak bersembang lah tentang bab-bab ni. So saya nak teruskan dengan kerja saya nak menyiapkan ketupat ni. Dan insyaAllah lah sebenarnya hari ni ada orang-orang terdekat dengan saya dah habiskan puasa 6. So saya nak meraihkan mereka berhari raya setelah habis puasa 6. So itu saja. Sekian, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye bye.